tumpuan berita malam ini. Status Petros sebagai agregator gas Sarawak diumum dalam masa terdekat. Sarawak Mubadala Energy perluas kolaborasi urus hasil minyak dan gas. Pemain global kenali Sarawak dalam pembangunan tenaga lestari. Sarawak akan mewujudkan Pelan Hala 7 pembangunan hidrogen. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Status Petroleum Sarawak Berhad Petros sebagai agregator gas tunggal di Sarawak akan diumum dalam masa terdekat menurut Pimi Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Bagaimanapun beliau enggan mengulas lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Kita akan umumkan pada masa yang terdekat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengetuai pertemuan antara Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Mubadala Energy di Abu Dhabi pada Khamis. Sebelum ini, beliau mendedahkan perbincangan antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Petros mengenai pengagihan gas asli di Sarawak telah selesai. Pada 31 Oktober lalu, Datuk Patinggi Abang Zuhari memaklumkan bahawa Petronas telah bersetuju secara dasar dan akan menghantar surat rasmi berhubung persetujuan itu kepada Kerajaan Sarawak. Kerajaan negeri sebelum ini memberi tempoh 3 bulan sehingga Oktober untuk Petronas menyelesaikan isu pengagihan gas dengan Petros. Datuk Patinggi Abang Zuhari menegaskan Sarawak beroperasi di bawah 2 undang-undang berkaitan pengagihan gas asli iaitu Akta Pembangunan Petroleum 1975 PDA dan Ordinan Pelombongan Minyak 1958 OMO. Menurutnya, mulai 1 Julai tahun ini, Petros telah diberikan kuasa penuh untuk mengawal selia pengagihan gas di Sarawak. Bagaimanapun, Petronas meminta penangguhan pengambil alihan itu kerana bimbang akan menjejaskan pengagihan gas ke loji LNG di Bintulu. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata kerjasama strategik antara Kerajaan Sarawak dan Abu Dhabi diperluaskan lagi dalam pengurusan hasil gas di negeri ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut melibatkan Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Mubadala Energy. Dan pembincang ini berkisar kepada kolaborasi di antara pihak kita menerusi Petros dengan pihak Mubadala. Pertama dari aspek pengurusan hasil gas yang ada di Sarawak. Kedua, penerokaan baru mungkin di kawasan perairan Sarawak. Ini kita akan kerjasamalah di antara Petros dan juga pihak Petronas. Dan yang ketiga ialah kolaborasi dari aspek aktiviti hiliran gas. Menurut Premier Sarawak lagi, pengalaman luas syarikat milik Kerajaan Abu Dhabi serta kerjasamanya dengan organisasi besar dunia disifatkan tepat dalam usaha Sarawak mengembangkan pembangunan industri gas dan petrokimia. Dan saya harap bahawa dengan adanya perjanjian di antara Mubadala dengan Petros, ia boleh mewujudkan satu industri di mana kita mempunyai hasil bumi daripada utara hingga ke selatan Sarawak, khususnya kawasan yang belum diterokai. Jadi dalam hal ini kita tadi telah berbincang apabila kolaborasi ini sudah muktamad, firm, sudah tentu kita ada mempunyai pejabat liaison kita di Abu Dhabi. Terdahulu, beliau mengetuai delegasi pertemuan antara Petros dan Mubadala Energy bertujuan membincangkan Pelan Hala 7 gas Sarawak serta potensi pelaburan lain Mubadala Energy di Sarawak. Hari sama ialah Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan
Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Dr. Haslan Abang Hipni, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lentalis Saleh, Pengerusi SEB Datuk Ibrahim Baki, Pengerusi Petros Tan Sri Datuk Amar Hamid Bugo, Duta Besar Malaysia ke UAE Tengku Datuk Sirazul Zaman, Tengku Mohamed Arifin serta pegawai-pegawai tertinggi Kerajaan Sarawak. Manakala delegasi Mubadalah Energi diketuai Ketua Pegawai Eksekutif CEO merangkap pengarah urusannya Sheikh Mansur Mohamed Al-Hamid. Premier Sarawak mengakhiri rangka kerja rasminya ke Abu Dhabi hari ini di mana Sarawak telah memeterai beberapa kerjasama antara Sarawak Energy Berhad SEB, Sarawak Forestry Corporation SFC, Abu Dhabi Future Energy Company Masdar, Gentari dan Mubadalah Energi. Masih perkembangan di Abu Dhabi, penyertaan Sarawak julung kalinya dalam pameran dan persidangan petroleum antarabangsa Abu Dhabi ADIPEC 2024 membuktikan pemain global sudah mengenali peranan dan usaha wilayah ini dalam pembangunan tenaga baharu yang lestari. Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata ia merupakan pengiktirafan kepada Sarawak dan Malaysia apabila dijemput menjadi panel perbincangan mengenai hala tuju hidrogen, persidangan tenaga terbesar di dunia itu. Ya, kita rasa ini pertama kali Sarawak mengikuti apa yang berlaku di Abu Dhabi ini, satu konferensi yang amat besar, dan saya telah dijemput untuk sama-sama di dalam perbincangan mengenai hidrogen. Ini bermakna pengiktirafan di peringkat global mengenai dengan apa dimainkan oleh Sarawak. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas bersama UKAS dan TVS selepas menjadi panel jemputan dalam perbincangan tumpuan peranan Asia dalam menentukan pasaran hidrogen pada ADIPEC 2024 di Pusat Pameran Nasional Abu Dhabi ADNEC di Abu Dhabi pada Rabu. Ujarnya lanjut, pemain industri utama seperti Jepun dan Korea Selatan kini melihat Sarawak sebagai rakan kongsi dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Tadi disebut mengenai dengan peranan Asia, dan saya rasa bahawa rakan kita daripada Jepun dan Korea telah melihat Sarawak sebagai satu rakan kongsi di dalam pembangunan tenaga, khasnya tenaga yang boleh diperbaharui. Dan kalaulah ini berlaku dalam dunia, satu-satunya terbesar dalam dunia lah konferensi ini, dan saudara anda boleh melihat syarikat-syarikat yang mengambil bahagian dan juga personaliti yang menyumbang kepada perbincangan itu. Saya rasa Sarawak sekarang telah dikenali sebagai satu daripada pemain yang penting dalam pembangunan tenaga seluruh dunia. Untuk rekod, ADIPEC 2024 di Pusat ADNEC kini berkembang menjadi platform teknologi tenaga utama, bukan lagi tertumpu pada sektor minyak dan gas. Persidangan yang berakhir hari ini menyaksikan lebih banyak penyertaan pemain industri kecerdasan buatan AI dengan kira-kira 2,500 syarikat pempamer dan lebih 200,000 pengunjung dari seluruh dunia. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata, Sarawak akan mewujudkan pelan hala tuju pembangunan gas hidrogen untuk meletakkan negeri ini dalam pasaran tenaga bersih itu peringkat global. Ujarnya salah satu aspek yang akan diberi tumpuan dalam pelan hala tuju tersebut adalah dari sudut bekalan hidrogen. Katanya pengeluaran hidrogen haruslah dalam harga mampu milik agar pelanggan boleh menggunakannya secara meluas. But what we'll do, we have a roadmap on our hydrogen development. And one of the areas that we have to look into is the supply side. The production of hydrogen must be within affordable range. The price must be affordable so that the customer can buy, use hydrogen as a fuel.
Number two is the demand side. The demand side meaning the fuel cell technology must be advanced, and that will create demand, particularly in public transport, where hydrogen become the fuel for public transport, and that will lead to the other activities in our economy. Terdahulu semasa menjadi panel perbincangan mengenai peranan Asia dalam menentukan pasaran hidrogen, Primis Sarawak menegaskan kajian perlu dilakukan menggunakan teknologi terkini agar kos pengeluaran gas hidrogen dapat dikurangkan sekaligus menjadikannya bahan api alternatif dengan harga mampu milik. Dalam hal ini katanya Sarawak memanfaatkan sepenuhnya kelebihan sumber tenaga diperbarui yang dimilikinya untuk digunakan bagi menjana pengeluaran hidrogen. Where Sarawak, we got advantage on renewable energy. We have at the moment installed power on renewable about 5,000 megawatt or 5 gigawatt. And we hope by 2030 we can increase it to 10 gigawatt, meaning we need that energy to produce hydrogen, and then the price must be within the market range. That is where hydrogen can become alternative energy. Dalam konteks Asia, Primis Sarawak berkata China sedang agresif melakukan kajian untuk mengurangkan kos pengeluaran hidrogen. Malah katanya Sarawak juga menjalinkan kerjasama strategik dengan Jepun dan Korea Selatan dalam pengeluaran hidrogen di mana ianya akan dieksport ke dua-dua negara itu kelak. Turut hadir Timbalan Primis Sarawak, Datuk Ahmad Wang Tengah Ali Hassan, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahin Rawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Dr. Haslan Abang Hibni, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lentalis Saleh, Pengerusi SEB Datuk Ibrahim Baki serta pegawai tertinggi Kerajaan Sarawak. Sementara itu, Primis Sarawak berkata, pelantikan Sarawak Energy Berhad SEB, syarikat utiliti milik Sarawak sebagai penaung global Majlis Tenaga Dunia WEC, bukti dunia kini mengiktiraf cara kerajaan negeri mengurus sumber tenaga diperbarui dengan efisien. Menurutnya, selain mempunyai akses kepada sumber tenaga diperbarui, tadbir urus yang baik dan selari dengan matlamat pembangunan mampan, SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi keyakinan kepada dunia untuk mengiktiraf usaha Sarawak. Actually, we are very fortunate that they have confidence in our Sarawak Energy as a veteran to the WEC. Number one is this, we have access to the mega trend in energy worldwide, and that is very important. Number two is the issue of governance. The way we manage our energy align with SDG principle, that is important. So that means the world recognize how we manage our energy and how we produce our energy, and also for the long-term interest of Sarawak in particular and Malaysia in general to play its role in the new energy transition. Untuk rekod, SEB secara rasminya telah dilantik sebagai penaung WEC pada 29 Mac 2024 yang lepas, menjadikannya yang pertama dari rantau Asia Tenggara menyertai kelompok di serata Amerika, Eropah, Timur Tengah dan Asia. Menerusi persetujuan itu, SEB sebagai antara pemaju tenaga hidro utama di Asia Tenggara akan menyokong WEC dalam usaha memakin peralihan tenaga di serata dunia. Dalam pada itu, Primis Sarawak berkata, penglibatan Sarawak dalam industri tenaga diperbarui secara agresif akan memperluaskan lagi sumber ekonomi negeri ini. Of course, every economic activity depends on energy. So that I think to me, I have been doing this and I have been focusing on energy, and that will attract investment to come to Sarawak because
you have a reliable energy. That means there is no disruption in energy supply. And number two is the cost of energy. When that happens, that becomes the prerequisite for investors to come and start their operation in Sarawak. So benefit will be creation of job, and then the new streams of revenue, and three, the expansion of our economy. Terdahulu, Pimpin Sarawak telah menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara Sarawak Forestry Corporation SFC dan Mubadalah Energy, sebuah syarikat tenaga global yang berpangkalan di Emirat Arab Bersatu UAE. Kerjasama strategik dalam bidang pemeliharaan alam sekitar itu memfokuskan kepada pelindungan hutan dan habitat di Sarawak. Ditemu bual selepas sesi MOU tersebut, Pimpin Sarawak berkata inisiatif ini bertujuan untuk memastikan pembangunan sektor tenaga tidak memberi kesan negatif kepada ekosistem dan biodiversiti, khususnya hidupan liar di negeri ini. Yeah, there is a collaboration between Mubadalah and SFC on the issue of conservation and preservation of environment. I think what they will do will be to find a focal point while we develop our energy sector. It must not jeopardize our environment, especially our wildlife, as well as conservation of our forests. Based on that basis, there will be exchange of views between the energy provider as well as the SFC as protector of our forests and also our habitat. Tambah Premier Sarawak, kerjasama ini adalah alangkah penting untuk mengintegrasikan aspek pemeliharaan dengan pembangunan tenaga yang mampan. Turut menyaksikan sesi MOU tersebut ialah Ketua Pegawai Eksekutif CEO dan Pengarah Urusan Mubadalah Energy, Sheikh Mansur Mohamed Al-Hamid. MOU tersebut ditandatangani oleh CEO SFC Abang Arabi Abang Imran dan Naib Presiden Eksekutif Teknikal dan Penyah Karbon Mubadalah Energy Kalfan Al-Mansuri di Ruai Mubadalah Energy di Etnek. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK bercadang untuk mewujudkan pusat kecemerlangan untuk generasi muda pada tahun hadapan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penubuhan pusat kecemerlangan ini amat penting dalam usaha kementerian beliau membangunkan serta menggilap bakat kanak-kanak agar dapat dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Bermula dari Sedidik. Sedidik sudah sebenarnya mewujudkan apa yang mereka panggil sebagai Center of Excellence. Bermula dari situ, tapi kita mahu ia dibuat dalam skala yang besar supaya elemen sustainability itu ada. Ia tidak akan terhenti di peringkat prasekolah. Bila mereka masuk ke sekolah rendah, bakat itu tidak lagi dipupuk dan tidak lagi diperkembangkan sebab peluangnya tak ada. Dan dengan sebab itu, kita kembangkan apa yang ada pada Center of Excellence Sedidik itu kepada Center of Excellence for Young People. Maknanya bukan hanya untuk satu jenis tadika saja, but for all the talents that we see today. Oleh kerana kita akan mulakan tahun 2025, kita akan mula secara kecil-kecilan dahulu. Kecil-kecilan dan juga mengenal pasti bakat yang hendak kita perkembangkan dahulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan pameran Sarawak Preschool Kids Got Talent SPKGT edisi ke-7 di Kuching pada Khamis. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memberitahu program yang diadakan setiap tahun oleh KPWK ini bukan sahaja mengetengahkan bakat seperti nyanyian sahaja, malah melibatkan pembangunan bakat-bakat yang lain, termasuklah mewarna, bercerita dan tarian serta kategori khas kepada kanak-kanak istimewa.
Pada edisi kali ini, SPKGT melebarkan lagi pendekatan dengan mengadakan pertandingan secara atas talian di 4 buah daerah iaitu Kuching, Miri, Bintulu dan Sibu yang disertai seramai 1,681 orang kanak-kanak. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Hafizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak, The Job of Viratmai dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan serotan pameran dan persidangan Petroleum Antarabangsa Abu Dhabi ADIPEC 2024 di Pusat Pameran Nasional Abu Dhabi ADNEC pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.